أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah di atas apa yang telah dilimpahkan kepada kita semua, daripada sekecil-kecil nikmat sehinggalah sebesar-besar nikmat Islam dan iman. Mudah-mudahan dengan segala nikmat tersebut kita berusaha untuk menjadi hamba-Nya yang beriman, hamba-Nya yang bertakwa, hamba-Nya yang sentiasa melakukan ketaatan, dan berusaha sebaik mungkin untuk kita menjadikan dunia yang sementara ini sebagai tempat untuk kita mengumpul bekalan di akhirat sana nanti, insya-Allah. Dan alhamdulillah, kita juga bersyukur dapat solat maghrib secara berjemaah, dan kita duduk sebentar beriman sejenak di antara waktu maghrib dan isyak ini dalam majlis ilmu, iaitu dalam majlis yang mana Nabi SAW sebut adalah sebahagian daripada raudah, taman-taman syurga yang Allah akan limpahkan rahmat kasih sayang kepada kita yang berada dalam majlis ilmu, insya-Allah. Jadi insya-Allah tuan-tuan, pada malam ini saya akan berkongsi tajuk berkenaan dengan mengenal ataupun memahami hakikat hati yang berbolak-balik. Ini adalah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, yang mana Imam Al-Ghazali dengan tegas menyatakan hati manusia ni memang mudah berbolak-balik. Ni hati. Jadi bila Imam Al-Ghazali menegaskan tentang hati yang berbolak-balik, maka ia menjadi satu cabaran pada kita semua. Kerana setiap pada kalangan kita ni ada hati, dan hati ni adalah sumber kepada anggota-anggota yang lain. Hati ni adalah ibarat raja. Bila mana raja itu baik, maka akan baiklah seluruh anggota yang lain. Sekiranya sebaliknya, maka akan buruklah anggota yang lain. Tentang berbolak-baliknya hati manusia ada diperjelaskan dalam Al-Quran, sebagaimana firman Allah: A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami palingkan hati mereka dan pemandangan mereka sebagaimana mereka telah tidak mahu beriman kepada ayat-ayat kami ketika datang kepada mereka pada awal mulanya, dan kami biarkan mereka meraba-raba di dalam kesesatan dengan bingung. Surah Al-An'am ayat 110. Maka Imam As-Sayuti dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahawa yang pertamanya, pemilik hati manusia dan yang berkuasa membolak-balikkan hati manusia ini adalah Allah Azza wa Jalla. Hati kita ni Allah yang pegang. Allah jugalah yang menguji hati kita, kata As-Sayuti. Begitu jugalah Asy-Syaukani dan juga At-Tabari menerangkan bahawa Allah boleh membolak-balikkan hati manusia seperti keadaan yang sebelum ini, iaitu keadaan yang sebelum beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi sebab itu manusia perlu berhati-hati, kerana hati ini Allah boleh menguji kita. Kita rasa kita ni seorang yang beriman, seorang yang bertakwa, seorang yang taat kepada perintah Allah, maka jangan sampai kita ada penyakit sombong dan riak. Takut Allah bolak-balikkan hati kita. Allah bagi kita dah macam-macam dah. Allah bagi kita ni boleh melaksanakan ibadah, kita melakukan ketaatan dengan baik. Tak seperti mana orang lain ni payah, kita nak solat berjemaah pun dapat, solat fardu tak tinggal, solat sunat pun buat, tahajud pun bangun, baca Quran pun tak tinggal, zikir pun banyak. Tiba-tiba dalam hati adanya perasaan kita ni bagus,
lebih bagus, lebih baik daripada orang lain, kita bimbang ketika itu akan datang ujian. Allah bolak-balikkan hati kita. Allah boleh menjadikan kita ni beriman, asalnya beriman kepada kufur kepada nikmat Allah. Allah uji ni macam-macam. Sekarang ni penyakit macam-macam. Datang penyakit ni, dulu dia elok, bekerja elok. Tadi pun saya ada discussion tadi, bincang panjang lebar. Sebelum ni kerja elok, kerja yang dipandang mulia. Bila diuji sekarang 2 tahun tak bekerja, masalah datang macam-macam. Kan, refer masuk ward secretary-nya, kata depressionnya, kata anxiety-nya, kebimbangan yang melampau. Maknanya dulu kerja elok, maknanya bekerja elok, kemudian pangkat yang bagus, dihormati orang lain, tapi bila uji sekali tak boleh nak buat apa dah. Ini maknanya Imam Al-Ghazali suruh kita faham. Jadi bila kita memahami sifat hati ini, barulah kita boleh mengenal pasti kedudukan hati kita sendiri masing-masing. Kita yang boleh mengukur, orang lain tak boleh ukur. Orang lain nampak luaran sahaja. Orang lain boleh menilai apa tindakan kita ataupun melalui mata kasar mereka sahaja. Kalau orang tak pernah jumpa kita, macam orang tak pernah jumpa saya ni, tengok asyik kuliah saja. Dia duk nampak kuliahnya, dia tak nampak hak nakal banyak tu, hak belakang-belakang tu. Rupanya hak ustaz ceramah ni nakal banyak, saya lah tu. Hak nakal, hak belakang tu banyak lagi. Jadi orang duk nampak bagusnya ceramah je, kerja hak ceramah ni setengah jam saja. Hak nakal, hak berlambak-lambak kat belakang tu tak nampak. Jadi manusia ni dia boleh nampak apa yang kita tunjukkan kepada mereka saja, tapi diri kita sendiri ni kita tahu di manakah kedudukan hati kita, ikhlas kita setakat mana, jujur kita setakat mana, amanah kita setakat mana. Betul ke yang tahu kita sayang pada isteri ni kita saja tahu setakat mana. Kita dapat isteri bolehlah cakap, abang ni kalau nampak perempuan lain memang tak tengok ayang tu, dia teringat je. Bolehlah cakap macam tu kat isteri kita. Tapi masa dia tak ada, sembang kita ni takkan takut nak poligami. Bini dengan sama-sama duk sembang ni, bukan main bagus lagi. Dengan kawan-kawan ni seolah isteri kena ikut kita, tapi dengan isteri cakap lain pula. Jadi kita tahu kedudukan kita, hati kita ini. Maka sebab itulah dalam ulama sebut tadi, Asy-Syaukani At-Tabari mengatakan bahawa Allah berkuasa membolak-balikkan hati kita. Maka berdasarkan sifat hati yang berbolak-balik ini, maka Imam Al-Ghazali membahagikan kepada 3 kategori. Jadi 3 kategori hati ni jenis macam mana. Jadi kita nak kena lihat kedudukan hati kita dan di tahap yang mana, apa lagi penambahbaikan yang kita perlu buat. Kita duk bimbang, umur kita meningkat, tetapi kedudukan hati kita ni didudukan tangga yang masih lagi perlu diperbaiki. Duk ingat okey dah hati ni, tapi rupa-rupanya kita duduk di tangga yang banyak lagi yang perlu kita baiki hati kita. Kerana hati inilah nanti akan menjadi pancaran kepada tindakan-tindakan kita yang lain. Percakapan kita itu keluar kerana hati, tindakan kita itu hati. Orang ni bila dia pemurah, orang kata murahnya hati. Bila dia baik, orang kata baiknya hati. Tapi kalau yang benda yang berlawanan, busuknya hati. Mana orang akan menyandarkan kepada hati, berhati binatang. Maknanya orang akan menyatakan setiap tindakan kita itu disandarkan kepada hati. Iaitu yang pertama, kata Imam Al-Ghazali, hati yang sentiasa dimakmurkan dengan ketakwaan. Ini hati yang sentiasa disucikan dengan latihan, dengan tarbiyah, dengan riyadah, serta bersih daripada akhlak yang keji. Hati jenis ini mendorong akalnya berfikir untuk menyingkap kebaikan serta rahsia-rahsia hati, sehingga terbukalah cahaya mata hati yang seterusnya mendorong seorang itu melakukan amal. Jadi orang yang hati yang sentiasa dimakmurkan dengan takwa, akalnya berfungsi dengan baik. Akalnya akan sentiasa berfikir kepada perkara-perkara yang boleh menambahkan pahala dan menjadikan dia seorang hamba
yang berjaya mengabdikan diri kepada Allah sebagaimana tujuan dia dijanjikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita hidup ni dengan satu tujuan saja atas dunia ni, iaitu mengabdikan diri kepada Allah. Dengan apa yang kita buat itu keperluan saja untuk kita hidup atas dunia ni. Sebab itu dunia bukan matlamat kita. Bukan matlamat kita nak jadi engineer, nak jadi doktor, nak jadi ustaz, nak jadi arkitek ke, nak jadi saintis, nak jadi apa sekalipun, guru, lecturer dan sebagainya. Bukan itu tujuan kita. Tapi kerjaya yang kita pilih itu kerana kita nilai itu adalah potensi kemampuan yang kita ada, yang Allah berikan kelebihan itu kepada kita, dan kita pilih kerjaya tersebut sebagai wasilah, sebagai jalan untuk kita mengumpul bekalan akhirat kita. Jadi bukan benda itu menjadi tujuan untuk kita bermegah-megahan. Bukan kerana awak pangkat bini, kerjanya bagus, hartanya banyak, keretanya selesa, maka itu menjadikan kayu ukur bahawa awak berjaya. Ya, mungkin berjaya memiliki itu, berjaya memiliki kereta yang besar, berjaya memiliki isteri yang cantik, berjaya memiliki rumah yang selesa. Belum tentu lagi keberjayaan tersebut boleh membawa kejayaan yang hakiki yang nak kita capai, itu kejayaan di akhirat sana nanti. Jadi ini yang Imam Al-Ghazali nak suruh kita faham supaya akal tu gerak. Duit banyak ni agak-agak manfaat tak? Kalaulah manfaat, simpan, gunalah, ambil lah, manfaat dah lah. Tetapi kalau duit yang banyak ni, banyak dalam akaun saja, tapi kerikut. Jadi dia suka tengok amount tu bertambah, tapi dia tidak suka melihat duit itu digunakan untuk manfaat akhirat dia, rugi. Jadi akal ni sentiasa digunakan. Orang yang hati pertama ni, dia akan guna akal. Hari ni hidup aku ni, dia termenung, dia duduk sejenak, dia fikir, dia tadabbur Quran, dia tengok sirah Nabi, apa yang dia boleh ambil pengajaran ibrah untuk dia gunakan dalam kehidupan dia. Dia boleh buat macam-macam nak beri manfaat. Dia suka ada orang berfikir mudah dengan menulis. Bila dia menulis itu dapat manfaat dari orang lain. Dengan ada orang ni dia buat kebaikan yang maknanya kebaikan tersebut boleh mendatangkan kejayaan kepada manfaatnya di akhirat kelak. Itu yang disebutkan. Sebab itu orang yang sentiasa memakmurkan hati itu dengan ketakwaan, maka cahaya mata hati itu sentiasa mendorong dirinya untuk melakukan amal. Hati dalam kategori ini dipancari oleh cahaya akal, dimakmurkan dengan cahaya ilmu, serta dipimpin kepada kebaikan demi kebaikan secara berterusan. Ni hati yang kita nak. Dia tak ada fikir jahat orang. Buat apa fikir jahat orang? Tak habislah kita fikir jahat orang ni. Kita akan carilah apa kesalahan dia, apa kekurangan dia. Kita duk fikir pasal orang, itu jadi sakit hati, kita rasa dengki lah. Biarlah ni kita fikir kalau ikut kerja dia tu tak patut dia pakai kereta macam tu. Ini mestilah dia buat benda yang salah. Apa pasal kita nak fikir masalah dia? Kita ni biarlah hati kita ini sentiasa mendorong kita dengan cahaya ilmu serta dipimpin untuk kita melakukan kebaikan demi kebaikan secara berterusan. Jika tidak, dalam hal kekeluargaan pun cari mana titik kurang, titik lemah, bergaduh. Dalam hal masyarakat pun, hal kejiranan pun, mana tengok hak mana tak suka, duk ulang-ulang benda yang tak suka, duk ulang-ulang benda yang tak baik sesama jiran tetangga, menyebabkan kita bermusuh-musuhan walaupun duduk dalam satu kejiranan. Sedangkan Nabi SAW suruh kita ni berbuat baik kepada jiran tetangga. Itu biasa hati. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa, mengerjakan suruhan Allah dan meninggalkan segala larangannya, serta ia mengakui dengan yakin akan perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikan kemudahan untuk mendapat kesenangan syurga. Surah Al-Lail ayat 5 hingga 7. Jadi syurga ni senang tersebut.
tapi tak susah untuk orang ni melihat satu syurga itu sesuatu benda yang melekat pada hatinya, menjadikan dia ni seronok. Bila fikir syurga ni seronok, payah sebenarnya. Hak kita fikir ni dunia ni seronok, oh ni nak pergi bercuti seronok kan, di jalan di kereta saya nak cuti, seronok menggambarkan seronok. Hal dunia nak beli barang emas tengah turun contoh, oh seronoknya fikir nak ni nak dapat tu tukar kereta baru, oh seronok maknanya tak salah, itu keseronokan. Tapi kita bimbang takut bila cakap tentang syurga tu kita tak seseronok, tak sebahagia sebagaimana kita membincangkan hal dunia. Tapi para sahabat dulu bila sebut syurga, Masya Allah, mereka sanggup menginfakkan segala apa yang mereka ada di jalan Allah, kerana mereka nampak dah syurga tu, nampak dengan mata hati mereka, sehingga kan mereka merindui untuk mati syahid. Sehingga kan mati syahid itu adalah matlamat yang tertinggi di kalangan para sahabat untuk berjuang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah kita zaman ini perlu pergi mati syahid, tidak. Tetapi sebaliknya kita jihad kita ni dengan lapangan yang kita ada sekarang ini. Kalau kita sebagai seorang suami, macam mana kita nak berjihad dalam kita nak mendidik isteri dan anak-anak kita menjadi isteri dan anak-anak yang mengikut ajaran Islam 100%. Kita sebagai orang yang bekerja, bagaimana kita nak berjihad dengan lapangan kerja kita menjadi orang yang amanah dan dapat memberikan manfaat kepada orang yang memerlukan khidmat kita di dalam bidang kerja kita masing-masing. Maka di sinilah perlu kita memahami apa yang disebutkan ini. Orang yang dia tahu Allah beri kebaikan yang banyak pada dia, Allah bagi panca indera, bagi mata, Masya Allah, Alhamdulillah. Dengan mata kita boleh melihat dengan baik, dengan tangan yang sedia ada kita boleh mengangkat barang, dengan kaki kita boleh melangkah, dengan akal Allah bagi lagi kita zuriat, Allah bagi lagi kita anak isteri yang boleh memberikan kebahagiaan kepada kehidupan kita, mengisi kekosongan jiwa dan hati kita, bagi tempat tinggal, bagi gaji tempat kerja dan sebagainya. Maka kita, orang yang hatinya dimakmurkan dengan takwa ini, maka mereka menggunakan segala kebaikan Allah beri itu untuk melakukan kebaikan. Hati jenis ini umpama cahaya lampu dari sisi Tuhan, sehingga terselamat daripada kebinasaan serta menghampirkannya dengan kejayaan dan sifat-sifat terpuji seperti al-syukr, al-redha, al-sabru, al-khawf, al-zuhur, al-mahabbah, al-tawakkal dan lain-lain. Jadi dengan sifat tadi, hati yang dimakmurkan dengan takwa ibarat cahaya lampu di sisi Tuhan yang menjadikan dia itu berjaya mendapat sifat-sifat terpuji, seperti menjadi seorang yang sentiasa menyuburkan sifat syukur. Apa yang ada syukur, apa yang ada syukur. Ujian yang diperolehi pun alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nikmat lagi dah dapat, alhamdulillah. Sentiasa mensyukuri apa yang Allah beri kepada dia. Kemudian redha, menjadi hamba yang redha di atas setiap ketentuan. Kita dah usaha dengan tulang empat kerat kita, dengan akal yang Allah anugerahkan kepada kita, kita buat macam-macam dah. Nak cari rezeki, nak jaga kesihatan tubuh badan, nak dapat itu, nak dapat ini. Inilah hasil keputusannya, kita tetap terima. Kita redha di atas ketentuan Allah. Ada orang yang tersayang pun kita, Allah nak tarik. Semalam pun saya terfikir sejenak bila pergi rumah seorang ni, dia cerita anak dia meninggal umur 4 tahun. Masuk ward hari Selasa, meninggal hari Jumaat, meninggal hari Rabu. Masuk tu dah diagnose, kata ada brain tumor, duduk sikit pensan. Masuk ward, kata diagnose brain tumor, esok tu meninggal. Tak pernah terfikir sebelum tu, tak ada sakit apa-apa. Bila kita dengar kita ada anak ni pun tersentak. Masa Allah, kita ni lupa Allah ni nak uji macam-macam. Tapi na'udzubillah min zalik, dia orang yang kuat. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada dia berterusan, beri pahala yang banyak, ganti dengan perkara yang lebih baik. Namun bila kita fikir, Allahu Akbar, orang yang tersayang ni, yang ada di
kiri kanan depan belakang kita yang bersama dengan kita ni, Allah boleh tarik bila-bila masa saja. Maka adakah ketika itu adanya sifat redha dalam diri kita. Begitu juga sabar, rasa takut, zuhud dan juga kasih sayang serta bertawakal kepada Allah. Inilah keadaan yang Imam Al-Ghazali sebut tingkatan jiwa menurut Imam Al-Ghazali yang dikenali sebagai an-nafsul mutmainnah. Inilah yang diterima oleh Allah, iaitu hati yang tenang, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Iaitu orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah. Ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tenteramlah hati manusia. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Begitu juga surah Al-Fajr ayat 27 hingga 28. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Wahai orang-orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang, tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati dengan segala nikmat yang diberikan, lagi diredai di sisi Tuhanmu. Jadi ini tingkatan hati yang pertama. Kata Imam Al-Ghazali, hati yang mempunyai jiwa yang tenang sentiasa berada di bawah nur cahaya petunjuk ilahi yang mendorong diri mereka untuk melakukan kebaikan dan sentiasa memikirkan hidup ini yang sementara, fikir yang boleh kita buat baik saja. Mana-mana ruangan dan peluang untuk kita buat jahat, kita tutup awal-awal. Nampak lidah ni rasa nak mengata orang, nak mengumpat orang, tutup siap-siap. Supaya lidah kita itu tidak terdorong untuk kita mengumpat, untuk kita mengaibkan orang lain. Bila kita rasa nak menunjuk-nunjuk dalam Facebook ke media sosial ke apa sekalipun, bila rasa nak menunjuk-nunjuk ni, tahan awal-awal. Kalau kita rasa nak share tu kerana nak memberikan pengajaran, nak mengajak orang buat baik, tak apa. Tapi kalau dah terlintas dalam hati kita ni, aku nak tunjuk ni, memang kita nak menunjuk lah. Jadi maknanya dengan kita niat nak menunjuk itu, maka kita tutup awal-awal. Tidak, nanti syaitan akan memasuki, merosakkan hati kita yang asalnya tenang. Kita selama ni duk bahagia dah dengan suami isteri kita, seronok bang jalan, boleh buat gitu, buat ini. Sekali kita, aku nak tunjuk ni, suami aku ni macam ni. Kita yang tolong kempen suami kita tu bagus. Lepas jangan marah lah janda-janda nak datang masuk. Macam mana janda-janda tu boleh tahu sebelum ni tak tahu? Dah kita hak kempen, contoh lah. Oi, saya ni bagus betul lah, suami saya ni penyayangnya, romantiknya, itulah ini. Kita tu maknanya orang-orang tu kata gatal tangan sangat nak bercerita pada orang lain. Jadi maknanya kalau dah kita rasa benda tu boleh mendatangkan ujian kepada keluarga kita, janganlah suka-suka hati nak menunjuk-nunjuk. Tak pula suami kita pun itulah, bila dah ada janda-janda DM suami kita, janganlah marah suami kita. Dia baca status kita lah tu, dia nak DM jadi suami kita tu. Hari ni saya dengar pun dia maknanya. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah sekalian, bahawa kita ni yang menentukan. Jangan kita mengganggu jiwa mutmainnah kita itu dengan tindakan kita sendiri. Dah alhamdulillah Allah bagi rezeki, boleh beli barang kemas, beli gelam apa, dakat ketumpak lah, apa yang istilah sekarang ni, dapat beli hak besar 10 gram tu pun besar dah. 10 gram dah berapa dah kan, dapat beli 20 gram. Beli, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Tak payahlah kita nak mengambil gambar, nak menunjuk-nunjuk tu pula. Tapi kalau ada pada kenalan kita yang maknanya kita nak kempen, belilah bagus ni, tunjuklah. Tapi kalau kita bercerita macam-macam, bukan senang, saya nak dapat barang kemah ni, dah barang kemah ni begini-begini pula, begitu panjangnya cerita. Kerana satu utas barang kemah tu berjela-jela cerita pada orang lain. Buat apa? Kita yang mengundang. Jiwa kita yang sepatutnya kita tahu, kita nak dapat benda tu bukan senang. Yang beri kita berjaya tu Allah Subhanahu Wa Taala, yang memberikan rezeki, melimpahkan rezeki kepada kita, yang akhirnya kita berjaya. Maka kita berhati-hati menjaga ketenangan hati kita supaya tidak dirobek oleh gangguan hawa nafsu dan syaitan. Begitu juga manusia-manusia yang boleh mengkhianati kehidupan kita, yang pada mereka tu ada hasad dengki.
Tak ada orang nak hasad dengki pada kita sekiranya dia tak tahu kisah kita. Jadi kita berpada-pada dalam kita memelihara hidup kita ini agar kita tidak menonjolkan sangat kehidupan kita. Itu hati yang pertama. Yang kedua, hati yang hina dipenuhi dengan hawa nafsu serta tercemar dengan akhlak keji lagi tercela. Hati jenis ini membuka ruang seluas-luasnya kepada kemasukan syaitan dan tertutup pula pintu-pintu kemasukan malaikat. Dalam keadaan ini hati memberi kepercayaan sepenuhnya kepada akal yang dianggapnya sebagai hakim bagi menyingkap kebenaran. Namun akal yang diharapkan untuk menunjukkan kepada kebenaran itu dikuasai oleh hawa nafsu secara perlahan-lahan. Akhirnya berkuasalah nafsu bukan sahaja ke atas hati, malas juga ke atas akal. Selanjutnya apabila nafsu sudah menguasai hati dan akal, sudah tentulah memberi ruang penguasaan syaitan ke atas diri manusia, sehingga seseorang itu sukakan perhiasan, terpedaya dengan diri sendiri serta panjang angan. Na'udzubillah. Hak ni peringkat, hak ni jenis hati yang kedua ni, hati yang hina. Mungkin pada sisi manusia dia dipandang mulia, dia dipandang hebat, namun di sisi Allah ini ialah hati yang tercela. Kerana pada hati itu penuh dengan perangai-perangai akhlak-akhlak yang keji. Kerana yang menguasai hatinya itu dan akalnya itu adalah daripada hawa nafsu dan juga bisikan-bisikan, hasutan-hasutan syaitan. Jadi hati ni dia nak cakap buruk seorang saya, kerjanya cari kesalahan orang, kerjanya cari kelemahan orang, kerjanya cari aib orang, kerjanya cari macam mana nak tipu orang, kerjanya macam mana nak zalim pada orang, macam mana nak jatuhkan orang, macam mana nak buat duit ni dengan cara yang salah, macam mana dia fikir. Akal ni makna ikut nafsu. Macam mana aku nak berseronok dengan isteri orang, macam mana aku nak berseronok dengan suami orang, macam mana aku nak berseronok dengan anak dara orang, macam mana nak berseronok dengan janda orang. Kita habis, rosak habis. Macam mana aku nak pastikan aku ni disanjung tinggi oleh manusia walaupun dengan cara yang keji, yang menjual maruah diri mereka. Maka inilah keadaan yang mana kita sebut lemah penguasaan iman seseorang itu, sehingga kan terpadamlah cahaya keyakinan dan ketakutan kepada hari akhirat. Akal dia ni payah nak ingat akhirat. Hati yang macam ni dia nak fikir pasal akhirat, biarlah. Kalau kita nak ajak dia muhasabah, kita nak beri tazkirah kepada dia, biarlah. Hidup aku, hidupmu lah. Kubur aku, biar aku yang bertanggungjawab. Saya pernah jumpa orang yang dia kata, kalaulah Tuhan ni nak seksa saya reda lah Ustaz. Sampai tahap macam tu. Sebab saya tahulah diri saya macam mana. Orang tak faham diri saya. Kalau Allah nak seksa saya reda. Maknanya dia ingat macam seksa Allah ni seperti mana bagi penampar sebiji. Tak. Ambil lighter tu, kalau nak bakar tangan sendiri pun mungkin boleh tahan 1 minit. Kalau 5 jam, kalau 1 hari, tak tertahan lah kita. Rosak dah tangan kita tu. Baru dengan api yang kecil. Dia ingat maknanya yang akan menyoal dia ni manusia biasa, tak. Dalam kubur tu malaikat munkar dan nakir akan menyoal kamu dan bersedia untuk memukul sekiranya kamu tak berjaya menjawab soalan munkar dan nakir. Tapi hati hak jenis ni dia payah. Kita cakap ingat ke Allah, payah, dia payah. Kita cakap macam mana pun payah. Maka hati inilah yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai nafsu al-amarah, sebagaimana firman Allah, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammarah bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan, kecuali orang-orang yang telah diberi rahmat oleh Tuhanku, maka terselamatlah ia daripada hasutan nafsu itu. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Surah Yusuf ayat 53. Inilah kesan nafsu, syahwat ke atas hati, sehingga tiada ruang lagi di hati untuk mengetahui sesuatu, sehingga
menjadikan anggota badan terdorong untuk mengikut hawa nafsu dan melakukan maksiat. Maksiat ini sesuatu benda yang biasa. Hati tak rasa bersalah, tinggal sembahyang, solat fardu 5 waktu, bahkan dia selesa duduk dalam ajaran sesat. Sekarang ni kalau dengar mungkin tuan-tuan dengar ada berapa stesen radio sekarang dia mempromosikan laporan tentang ajaran Rasul Qoha ni dah mula ni balik. Ada orang dah ada grup baru pula, 90 orang dalam grup tersebut. Kemudian Qoha tu dah ditangkap balik dah. Ditangkap balik sebab aktif balik dah. Dah aktif balik dah untuk mengajar ajaran sesatnya, mengaku menjadi Rasul Melayu. Antara ajarannya ni ada pengikut. Terbaru pun ada ni. Ada laporan yang terbaru yang saya dengar dalam radio, yang mana dia menyatakan bahawa pertama sekali ajaran sesat dia ni tak perlu sembahyang. Tak perlu sembahyang pun. Tak perlu sembahyang. Kacau lah. Ini orang duduk dalam nafsu ni lah. Orang yang hati memiliki hati yang sesat ini sehingga tak payah sembahyang. Dia kata yang keduanya, kalau nak menunaikan haji ni di mana-mana pun boleh. Tak perlulah kita nak ke Mekah untuk menunaikan haji. Di mana-mana sahaja boleh menunaikan haji. Ramai tak mengikut? Ramai. Boleh sebab apa? Nafsu yang sentiasa mendorong dia melakukan kejahatan. Sebagaimana firman Allah SWT, nampakkanlah wahai Muhammad keburukan keadaan orang yang menjadikan hawa nafsunya Tuhan yang dipuja lagi ditaati, maka dapatlah engkau menjadi pengawas yang menjaganya jangan sesat. Atau adakah engkau menyangka bahawa kebanyakan mereka mendengar atau memahami apa yang engkau sampaikan kepada mereka? Mereka hanyalah seperti binatang ternak, bahkan bawaan mereka lebih sesat lagi. Surah Furqan ayat 43 hingga 44. Orang yang hati yang sesat ni, yang ikut hawa nafsu dan syaitan ni, lebih hina lagi daripada binatang ternak. Mereka diberikan akal fikiran, ada pula wahyu daripada Al-Quran, petunjuk melalui hadis Nabi SAW, tapi mereka tolak. Mereka nak ikut ni, ikut manusia yang dia tidak menjadikan Allah dan Rasul sebagai petunjuk dia, tapi ramai pula yang ikut. Banyak ajaran-ajaran sesat yang bertapak di negara kita ni, yang pengikutnya tak sikit, banyak. Ada mesti orang ikut saja hak yang pelik-pelik dulu, ayah pennya, Rasul Dahari, macam-macam yang kita sebut bagaimana ajaran-ajaran sesat, tapi mesti ada pengikut kerana mereka menjadikan nafsu itu sebagai raja mereka, sehinggakan akal fikiran hati mereka dikuasai. Jadi ini kita nak kena tengok. Bimbangnya sampai tahap ada setengah-tengah keadaan itu menyebabkan hati kita lama-lama menjadi hati yang mati. Yang ketiga, hati jenis yang ketiga ialah hati yang dilintasi hasutan nafsu untuk mengajaknya melakukan kejahatan, tetapi diikuti kemudiannya oleh lintasan iman yang mengajaknya pula melakukan kebaikan. Hati yang demikian keadaannya bersamaan dengan an-nafsu al-lawamah, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan an-nafsu al-lawamah, bahawa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Surah Al-Qiyamah ayat yang kedua. Maka dalam jenis hati ini ialah sekiranya hati itu dikuasai oleh sifat-sifat syaitan, maka hati tersebut akan menyokong syaitan dan berpaling daripada Allah, sehinggalah berlakunya tindakan-tindakan anggota tubuh badan yang menjadi sebab semakin jauh lagi dengan dirinya daripada Allah. Jadi kebanyakan kita ni hati macam ni. Sebab itu bila hati kita ni tak kuat, maka kena duduk dengan orang-orang soleh. Kena datang ke tempat-tempat yang menyebabkan kita nak melakukan ibadah, seperti mana majlis ilmu. Duduk dengan orang-orang yang mengajak kita melakukan kebaikan. Duduk di tempat-tempat yang boleh menyebabkan kita nak buat kebaikan. Kalau kita di media sosial itu, jangan pula kita duduk tengok lama web ataupun kita tengok live orang yang hanya live mereka itu tidak ada manfaat. Jadi kita terleka, tapi seronok nak duduk dengar dia bercerita itu, bercerita ini, tapi tak ada apa pun. Hanya lara dan leka sahaja, dan akhirnya kita terdorong untuk melakukan perkara-perkara tersebut.
Namun sekiranya hati dikuasai oleh sifat-sifat malaikat, hatinya tidak akan terpedaya oleh hasutan syaitan yang menghina dan mempersendak urusan akhirat. Bahkan dia cenderung untuk mempamerkan ketaatan kepada Allah. Situasi ini dijelaskan dalam Al-Quran yang mana maksudnya, maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya, nescaya ia melapangkan dadanya, membuka hatinya untuk menerima Islam. Dan sesiapa yang Allah kehendaki untuk menyesatkannya, nescaya ia menjadikan dadanya sesempit-sempitnya, seolah-olah ia sedang mendaki naik ke langit. Demikianlah Allah menimpakan azab kepada orang-orang yang tidak beriman. Surah Al-An'am ayat 125. Jadi orang yang sekiranya dia duduk dengan orang yang baik, mendapat nasihat yang baik, duduk dalam majlis ilmu, membaca buku-buku yang mendatangkan manfaat, buku kitab tafsir, buku tafsir Quran ke, buku hadis Nabi ke, buku-buku tentang nasihat agama, nescaya mereka ni boleh mendapat kekuatan untuk melakukan kebaikan. Jika tidak, duduk. Ini duduk kedai mamak lama. Buat apa duduk kedai lama-lama tu? Maknanya sekadar apa kita nak habiskan satu cawan teh dengan maknanya apa makanan kita, dengan sedikit perbincangan yang penting. Tak adalah panjang lebar. Ni maknanya duduk bincang, tak ada faedah lah. Kalau kita contoh sekarang duduk tengah pilihan raya negeri Sabah, kita tak mengundi pun tak payah sembang lah. Bukan tak boleh, kecuali kita ni yang buat kajian data tu, kita pula maknanya orang tengah tunggu apa pandangan kita terhadap kajian tu, lain lah. Ini tak ada apa. Kalau kita bercakap pun kita tak boleh nak mengundi. Ini duduk kedai lama-lama sembang begitu, begini. Kita pun tak tahu situasi, tak pernah pergi ke kampung sana. Tu contoh lah. Jadi buat apa kita nak menghabiskan masa kita dengan kita berbicara benda yang bukan dalam bidang kuasa kita, dan juga bukanlah hal yang penting untuk kita mengambil tahu. Dan sampai tak begitu juga kita bercakap soal aib-aib orang yang belum tentu betul, dan kita takut duduk sembang-sembang tu fitnah orang pula. Dah duduk lama pula duduk kedai menghabiskan masa, fitnah orang pula, rugi saja. Biarlah orang yang maknanya terlibat saja. Kita doakan mudah-mudahan Allah mempermudahkan. Itu juga sebahagian daripada tanggungjawab yang perlu ditunaikan. Tapi kita tanggungjawab lain. Dah tak ada kerja, balik tengok anak isteri kat rumah je. Tengok kerja sekolah dah siap belum, dah semayang ke tidak, dah tidur ke belum, duk main apa ni, duk leka ke lara ni, anak perempuan mana tak balik lagi. Baik kita ambil tahu pasal ahli keluarga kita. Jika tidak, kita pergi duk ambil tahu hal bukan ada kaitan dengan diri kita. Menyedari sifat hati yang terlalu mudah berubah-ubah, Imam Al-Ghazali menyarankan umat Islam sentiasa berdoa agar ditetapkan hatinya di dalam iman. Ini selaras dengan doa Nabi SAW, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis bahawa Ummu Salamah ditanyakan tentang doa yang paling banyak disebut oleh Rasulullah SAW. Qalat kana aktsaru du'aihi ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Maksudnya, jawab Ummu Salamah, doa yang paling banyak dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah ya mukallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agama. Baca doa ni banyak-banyak supaya hati kita sentiasa dipelihara. Kerana nak ikut kemampuan kita ni, kita tak mampu. Orang lelaki nak jaga mata tak mampu, keadaan cabaran semasa. Tapi dengan izin Allah, kita mampu mendapat kekuatan tersebut. Nak jaga lidah kita, orang perempuan, orang lelaki pun sama. Nak mengelak daripada terjebak dengan jabatan netizen ni, payah kita nak lari. Kerana kuatnya pengaruh jabatan netizen nak menyerang apa benda lah. Jadi payah, tapi dengan kekuatan hati yang Allah berikan kepada kita, insya-Allah kita boleh mengambil ruangan, menolak ruangan yang tak perlu. Kita duduk dalam ruangan yang perlu. Kita ambil hal yang perlu untuk diri kita dan keluarga kita. Kita menolak hal tak perlu. Ini memerlukan kekuatan hati.
Jika tidak, kita bercakap benda yang tak perlu, kita buat benda yang tak perlu, kita habiskan masa dengan benda yang tak perlu. Akhirnya yang rugi hanyalah kita. Dan perkara-perkara yang wajib, yang perlu, yang fardu kita laksanakan untuk diri kita dan ahli kita, kita tak lakukan dengan baik, maka itu akan merugikan kita sendiri. Maka dalam hal ini, maka amat penting bila kita memahami ketiga-tiga ciri-ciri ataupun kategori hati ini, maka kita kena lihat kita duduk di tahap yang mana. Kalau duduk di tahap yang kedua, jenis yang kedua tadi, na'udzubillah min zalik, perlu berhijrah dengan segera, mohon ampun dan bertaubat sesungguhnya, kembali kepada jalan yang benar. Kalau kita jenis yang nombor 3 tadi, maknanya kita perlu susun jadual rutin kita ini, kehidupan kita ini, duduk dengan orang yang soleh, ikut panduan orang yang soleh, supaya kita dapat mencapai hati yang kita memakmurkan hati itu dengan sifat ketakwaan, insya-Allah. Wallahu a'lam. Dahsyat yang baik datang pada Allah, yang lemah saya sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan kebaikan di atas kuliah kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.